Okay. Alright. So, chapter 4 kita ada 3 main part kat chapter 4. Kita ada circles, kita ada ellipse, kita ada parabola. Okay. So, macam mana shape circles? Of course lah, bulat lah shape circle. Kita ada bulatan macam ni. Okay. So, ellipse lebih kurang macam circle, cuma dia ada lonjong sikit lah macam ni. And then ada dua shape ellipse, sama ada ini ialah vertical and then kita ada horizontal juga. Okay, kita ada horizontal. So ada dua shape ellipse. So dua-dua ni pun dia punya formula akan berbeza lah. Okay, parabola pula kita ada 4 basic shape sebenarnya untuk parabola. Kita ada open upwards, open downwards, open left, open right. Terbalik, open right, open left. Okay, so ini semua shape yang kamu kena tahu lagi-lagi bila disuruh sketch ataupun bila disuruh tulis formula lah. Okay, so sekarang hari ni saya nak explain ellipse dan juga parabola kalau sempat lah. Okay, so circles kita akan buat nanti, so kita akan tengok dulu dekat ellipse dengan parabola. Okay, so buka nota kamu dekat ellipse, yang dah ada nota boleh buka nota, muka surat 9. Okay. Alright, so bila kita cakap pasal ellipse ataupun parabola, biasanya dalam soalan dia akan suruh cari center, vertex, foci ataupun last kali dia akan suruh sketch lah. Okay, untuk ellipse kita dah tahu ada dua shape ellipse tadi, ada satu je lah shape dia, sama ada vertical ataupun horizontal. So bila kita tengok soalan, kamu kena determine terus dia vertical ataupun horizontal. So macam mana kita nak tahu? Okay, so sekejap untuk ellipse ni, apa yang kamu kena tahu ialah kita perlukan dia punya center, and then kita perlukan foci, and then kita perlukan vertices. Okay, so ada 3 benda yang kamu kena tahu dekat ellipse selain daripada shape dia lah. Okay, so dekat sini kita ada formula. Formula kita x minus h square over a square plus y minus k square over b square equals to 1. Wajib kena hafal, dalam exam dia tak bagi. Okay, chapter 4 ialah chapter yang masuk exam by the way. And then kalau kamu tengok kat sini, where c square equals to a square minus b square, if a square minus b square. So if a square minus b square, if a square greater than b square. So shape dia determine dia horizontal ataupun vertical datang daripada a square greater than b square ni. Okay, so kalau a square greater than b square, shape dia akan jadi horizontal. Okay, so kalau a kamu greater than b, shape kita akan jadi vertical. Horizontal. Okay, so ini horizontal. So macam mana kita nak determine dia horizontal ke vertical? Kita akan tengok a dengan b lah. Kalau a lagi besar daripada b, dia akan jadi horizontal. Okay, kalau macam tu, kita tengok the next page. Okay, kalau kamu tengok next page, dia kata b square greater than a square. Okay, b square greater than a square. Which is kat sini kita tengok b greater than a. So kalau b greater than a, shape dia akan jadi vertical. Okay, so shape dia akan jadi vertical macam ni lah. So the first thing untuk soalan ellipse ni yang kita kena tahu ialah dia punya shape of ellipse lah, sama ada vertical ataupun horizontal. Alright, so sekarang kita nak explain dekat shape of ellipse ni. So tadi saya cakap ada 3 main thing, center, foci, vertex. So kita kena tahulah dekat mana letaknya 3 benda ni. Okay, center, nama pun center, obviously dia akan duduk dekat tengah-tengah lah. So ini center kamu. So kalau kamu tengok dekat kamu punya formula ni, kita ada H, kita ada K, kita ada A, kita ada B. Okay, so H dengan K ialah center kita. So H dengan K ialah center kita, so ini kita boleh label sebagai HK. Okay, alright. So vertex ada 4, kiri, kanan, atas dengan bawah, V1, V2, V3 dengan V4. So vertex kita akan jadi, ini ialah V1 kita, ini V1, ini ialah V2, ini V3 kamu, ini ialah V4 kamu. Okay, so kita ada 4 vertices dekat situ, vertex lah hujung sekali, sebelah kiri, sebelah kanan, atas dengan bawah.
Okay, tak kisah sebenarnya kamu nak letak V1, V2, V3, V4 kat mana-mana pun boleh as long as dia dekat hujung lah. And then kita ada foci. Foci ialah point yang di tengah-tengah, midpoint antara vertex dengan center. Okay, foci midpoint between center dengan vertex. Center and vertex and vertices. Okay. Tapi kamu kena ingat yang foci sentiasa berada di major axis. Okay. Foci sentiasa berada di major axis. So apa pula major axis ni? Major axis ni ialah inilah. Ini yang kamu tengok ni. Kalau tadi kita tak cakap shape kita horizontal. So major axis kita yang horizontal ni. Yang horizontal ni ialah major axis kamu. Okay. Alright. So sekarang foci tadi kita punya foci ialah di tengah-tengah center dengan vertex. And dia mesti berada di major axis. So kita tahu shape kita ni ialah horizontal. So major axis kita yang inilah. Major axis kita yang ini. So ini major axis kamu. And then foci kamu di tengah-tengah vertex dengan center. So dia akan jadi. So ini ialah V1 kamu. So foci kita ialah ini. Ini ialah foci 1 kamu, F1 kamu. Ini ialah F2 kamu. Okay, so foci kita akan ada dua lah. Alright. Setakat ni faham? Boleh? Boleh? Boleh, Miss. Boleh? Boleh, Miss. So, ini kena penting kah? Kena tahu tiga benda ni. Mana nak letak foci, mana nak letak vertex, mana nak letak center kita. Okay, center tu sebagai, center lah HK. Okay, so sekarang kita ada A. Kalau kamu tengok dekat kita punya formula ada A, ada B, ada C. So, apa pula A, B, C ni? A ialah panjang major axis kamu. Panjang antara vertex dengan center. Okay, panjang antara vertex dengan center. So, ini ialah daripada center ke vertex kamu, ini dikira sebagai A. Okay, yang horizontal. A sentiasa horizontal. Tak kisah shape kamu vertical ataupun horizontal, A sentiasa horizontal. Sama jugalah daripada center ni ke sini pun sama juga. Ini pun A juga. Alright. Okay. So sekarang B pula. B apa? B daripada center ke vertex tapi yang vertical. Siapa yang tengah buka mic tu? Daripada center ke vertex tapi yang vertical. So ini B kamu. Okay. So sama jugalah center ke vertex bawah pun dikira sebagai B juga. Alright. Okay, sama yang tadi ini ke sini ialah A juga. So ini ke sini pun B juga. Okay, so kamu nampaklah kat sini kenapa kalau A greater than B, dia shape dia ialah horizontal. Okay, sebab A kita besar daripada B mestilah dia horizontal kan. Okay, so last kali kita perlukan C. C pula ialah panjang antara center dengan foci kamu. Okay, center dengan foci kita, itu ialah C. Samalah di sebelah kanan pun sama juga. Itu ialah C kita. Alright. So macam saya cakap tadi, yang kalau di horizontal, yang horizontal ni ialah major axis kita. So yang vertical ni ialah minor axis kita lah. Ini ialah minor axis kamu. Alright. So kita dah tahu dah shape kita untuk ini, untuk A greater than B, which is shape yang horizontal. Alright. So kita akan pergi kepada equation kita. So equation semua samalah. So kita akan dapat macam kita tulis tadi, x minus h square over e square plus y minus t square over b square equals to 1. Wajib equals to 1. So kalau dia horizontal, dia mesti besar, a square kamu mesti lebih besar daripada b square kita. Okay, ataupun a lagi besar daripada b lah. Di depan ni mesti kena satu Di depan ni mesti kena satu. Okay, kalau ada nombor, kamu kena bahagikan dia lah dengan nombor tu. Depan x minus h square, depan y minus k square mesti kena jadi satu. Okay. Alright. So, major axis. So, kalau kamu tengok dekat sini, major axis kita ialah yang panjang ni. Okay, major axis kita ialah x axis. Ini major axis kamu, x axis. Okay. So, sekarang major axis, kita tahu major axis kita ialah x axis.
x-axis tu ialah, kalau kamu tengok x-axis semua berada dekat y equals to k. Betul tak? X-axis kamu berada dekat y equals to k. Ini ialah y equals to k. Okay, so x-axis kita, major axis kita berada dekat y equals to k. Okay. Minor axis kita pula ialah y-axis kita, which is dia berada dekat x equals to h. Okay. Kalau kamu tengok center kita lah, center kita x equals to h ialah kita punya minor axis, y equals to k ialah major axis kita. Okay. So sekarang kat sini nak tambah satu lagi. Saya nak tanya length of major axis. So berapa length of major axis kamu rasa? Length of major axis sama dengan berapa? Length of major axis ialah daripada V1 ke V2. So berapa length of major axis kamu? Anyone? 2A. 2A. Yes, 2A. Okay, sebab daripada V1 ke center A, so daripada center ke V2 A juga, so A tambah A kita ada 2A lah. So length of major axis kita ialah 2A. So length of minus axis kita ialah 2B. Okay, alright. So seterusnya kita ada center. Center senang lah, center ialah HK kita lah, tak ada masalah. Center ialah HK kita. Okay, so sekarang kita akan determine vertices dengan foci kita. Point of vertices dengan point of foci kita. Okay, so vertices. So sekarang kita nak tahu major vertices minus minor vertices. So major vertices ialah kalau di horizontal, kita fokus dekat x-axis kita. Kita fokus dekat line yang ini. Okay, maksudnya V1 dengan V2 ialah kita punya major axis lah. Okay, so kita akan cari V1. Okay, kalau kamu tengok dekat point V1 ni, point V1, H ataupun K yang berubah? Sorry, saya betulkan soalan. Kita tahu dekat sini ialah HK kan, center kita ialah HK. Center kita ialah HK. So dekat V1 apa yang tak berubah? H ataupun K? K. K tak berubah. Okay, so K akan stay. K akan stay lah. So K dekat belakang ni akan stay. Okay, so kita nak yang berubah ialah H kan. So bila dekat sebelah kiri kita kena tolak dengan something. So nak tolak dengan apa? Panjang antara center dengan vertex ialah A. So kena tolak A lah. So di sebelah kiri kena tolak, di sebelah kanan kita kena tambah. So since V1 kita di sebelah kiri, so dia kena jadi H minus A. So same thing works for V2 kita. Sama juga K tak berubah sebab dia berada dekat sini. Okay, K kita tak berubah. So kita punya H akan berubah sebab dia berada, V2 kita berada di sebelah kanan, kita kena tambah dengan A. So kenapa A? Sebab panjang antara center dengan V2 ni ialah A. Okay? Jelas ke? Boleh ke? Boleh, Miss. Alright. So untuk V3 dengan V4, apa yang tak berubah? H atau K? H. Okay. So ini V3 kamu, ini V4 kamu berada dekat satu line dengan H kita. Okay, so maksudnya H tak berubah. So H kita boleh tulis siap-siap. Okay, so sama juga atas tambah bawah tolak. Okay, ingat kanan tambah, atas tambah, bawah tolak, kiri tolak. So dekat sini kita nak tolak dengan apa? So V3 tambah yang atas. Sorry, V3 kita kat bawah kan? V3 kat bawah, so kena tolak. Tolak dengan apa? Apa panjang antara center dengan V3 kamu? B. B. Okay, so K tolak B. So V4 yang dekat atas tu dia akan jadi K tambah B lah. Okay? Alright. So ini kamu tak perlu hafal lah. Contohlah kalau kamu tukar, kamu letak formula kamu punya vertex, ini V1, ini V2, ini V3, ini V4. Dia akan berubah lah. Kamu jangan hafal pula kamu punya V tu. Okay, kamu kena fahamkan. Alright. Atas tambah, bawah tolak, kanan tambah, kiri tolak. Bergantung dengan apa yang kamu nak tambah dengan tolak tu lah. Alright. So sekarang foci. Foci sentiasa berada dekat major axis. So bila kita cakap sentiasa berada dekat major axis, apa yang tak berubah? H ataupun K? Kalau kita cari foci. Kita tengok foci 1 lah. Foci 1. Apa yang tak berubah dekat foci 1 kamu ni? H ataupun K? K. Okay, so K tak berubah. So H akan berubah. Foci 1 berada di sebelah kiri. Panjang antara center dengan foci 1 ialah C. So kita kena letak H tolak
C dekat sini. Okay. So untuk foci tu pula sama juga K tak berubah. Tapi foci tu berada di sebelah kanan, sama juga panjang antara center dengan foci tu ialah C. Panjang antara center dengan foci tu ialah C. So kita kena tambah dia. H tambah dengan C. Okay. Jelas? Setakat ni jelas? Boleh ke? Jelas. Okay. Ingat foci always lies on major axis. Always lies on major axis. So kadang-kadang dia bagi foci saja. Dia bagi foci, dia suruh kamu cari apa shape dia. Dia suruh kamu lukis apa shape dia. So kita kena cari AB daripada foci kita. So kamu kena tahulah daripada foci tu kamu kena tahu dia horizontal ataupun vertical. Kalau kamu tengok kat sini, dia contohlah kalau dia bagi foci kat kita, dia bagi foci 1, dia bagi foci 2. Kita tengok K tak berubah. Okay, K untuk dua-dua foci tu sama. Maksudnya K tu yang kat belakang kan, major axis kita lah. So dia horizontal lah. Kalau H kamu tak berubah, dia akan jadi minor axis lah. Sorry, dia akan jadi vertical lah. Okay, latest rectum tu tak payah. Okay, so kita tengok pula the second shape, which is yang vertical. Okay, konsep yang sama juga. Yang penting kalau nak tahu shape dia vertical, B kamu kena greater than A. Okay, B greater than A, shape dia ialah vertical. Okay, formula masih lagi sama. So sekarang kita akan tengoklah kita punya center. Center masih lagi dekat tengah-tengah. Ini ialah HK. Okay, so kita nak letak V1, V2, V3, V4. So let's say saya letak V1, V2, V3, V4. And then kita letak foci. Foci ialah antara center dengan V dekat major axis kita. So sekarang major axis kita dah jadi vertical. So ini ialah major axis kamu. Ini major axis. Ini ialah minor axis kamu. Mana? Sinilah contohnya. Ini minor axis kamu. Okay. So foci. Foci kita berada di tengah-tengah. Sentiasa lies on major axis. So kita tahu dia lies on vertical line ni. So foci kita akan berada di tengah-tengah center dengan V. So ini ialah foci 1 kamu. Ini ialah foci 2 kamu. Tak kisah nak letak 1 dekat bawah, 2 dekat atas pun tak kisah juga sama. Okay, so sekarang kita nak determine A, B, C. So A ialah panjang yang horizontal. Okay, dia tak ada kena-mengena dengan major axis ataupun minor axis. A sentiasa horizontal. So panjang antara center dengan kamu punya V1, V2 ialah A. Okay, ini ialah A. Sentiasa horizontal A kamu. B pula sentiasa vertical. Panjang antara center dengan kita punya V ialah B. So ini sentiasa B. Okay. So C ialah panjang antara center dengan foci kita. So center dengan foci kita ialah C. Okay. So itu samalah dengan apa yang berada dekat depan. Yang berbeza cuma kita punya foci je lah berubah. Okay. Alright, so standard equation masih lagi sama. Tadi standard equation kita x minus h square over a square plus y minus k square over b square equals to 1 since dia vertical a less than b, a square less than b ataupun b square greater than a square lah. Okay, so major axis. So major axis kita sekarang ialah yang ini, okay. Ni major axis kamu, which is itu ialah y axis lah. So major axis kita ialah y axis ataupun x equals to h. Minor axis kita ialah x axis ataupun y equals to k. Okay. So length of major axis sama dengan berapa? Length of major axis kamu ialah ni major axis kamu. Berapa? 2B. 2B. Okay. So length of minor axis kita ialah 2A dekat sini. Okay. Alright. So center pun sama juga, masih lagi HK, tak berubah. Alright. So sekarang kita nak determine kita punya point of vertices dengan foci. So kita start dengan major axis lah. Major axis kita yang panjang tu, yang vertical tu, which is V3 dengan V4. So V3 equals to V4 equals to
Okay, kita tengok V3. V3 dekat sini. Ini ialah V3 kita. Apa yang tak berubah? H ataupun K? H. H tak berubah. Okay, so H tak berubah. So V3 kita H tak berubah. V3 berada di bawah. So mesti kena tolak dengan K tolak panjang antara V dengan center. K tolak dengan, kita akan tolak dengan B lah. Okay, so K tolak dengan B. Okay, so untuk V4 sama juga, H tak berubah. So sebab dia berada di atas, kita akan tambah dengan B. Okay, so minor vertices kita ada V1 dengan V2. Okay, so V1 dengan V2 kita kat sini, ini V1 kita, ini V2 kita. So yang tak berubah ialah K. Okay, saya harap kamu faham lah kenapa dia tak berubah sebab dia berada dekat aksis yang sama. Ini ialah Y kamu. Obviously K kamu tak berubah lah. Okay, so K tak berubah. So V1 di sebelah kiri. So kena tolak dengan panjang antara center dengan V1 kamu ialah A. So H minus A, K tak berubah. So ini akan jadi H plus A, K tak berubah. Okay, so itu vertices kamu. Okay, so sekarang foci F1. Apa F1 kamu? Ni F1 kamu. Apa point F1 kamu? Anyone? H plus C. Yang tak berubah ialah ni F1 kita berada dekat major axis kita. Yang tak berubah ialah H. H. So yang tak berubah ialah H. So yang akan berubah ialah K. So sebab dia berada di atas, kita kena plus dengan C. Okay. So F2 kita samalah H tak berubah sebab dia berada di bawah, dia akan jadi tolak C dekat situ. Okay. So itu secara generalnya untuk ellipse. Secara generalnya untuk ellipse. So sekarang kamu faham lah apa macam mana nak cari point dia. So kita pergi kepada soalan kita. Okay, example 18. Find the center and foci of the ellipse. X plus 3 squared over 9 plus y minus 1 squared over 4 equals to 1. First, mesti nak check depan ni 1. Okay. Depan formula kamu, depan x minus y, x minus h square dengan y minus k tu mesti kena 1. Okay, kalau tak 1, kamu kena bahagikan dia. Jadi kita tengoklah soalan yang macam tu. Okay, so sekarang daripada formula tu sendiri, kita dah tahu kita punya center. Okay, kita ada x plus 3 squared dengan y minus 1 squared. Okay, so apa center kamu? Negative 3, 1. Negative 3, 1. Okay, negative 3, 1. Okay, ingat formula kita ialah x minus h square. X minus h square over a square plus y minus k square over b square minus equals to 1. Okay, so ada minus kat sini. So ini kena x plus 3 tu kena jadikan dia negatif lah. Okay, so kita ada center and then kalau kamu tengok kita ada A dengan B juga. Okay, kita ada A squared dengan B squared. A square B square bukan A dengan B. So sekarang kita ada A square equals to 9. So A kita sama dengan 3. Kita boleh abaikan negatif 3 kat sini sebab kita tahu A ialah length of major axis kita. Length of major axis ataupun minor axis kita lah. So kita boleh abaikan yang negatif. So B square is equals to 4. So B is equals to 2. So daripada sini kamu tahu yang A kamu lagi besar daripada B. Daripada A square, B square semua kamu tahulah A kamu lagi besar daripada B kan. So shape kamu horizontal ke vertical? Horizontal. Okay, horizontal. Okay, so horizontal. So benda pertama yang kita kena buat tadi ialah kita make sure yang formula kita betul dalam standard form. Benda kedua, kita akan tengoklah keluarkan apa yang dia bagi. So dekat sini kita dah ada center, kita keluarkan center. And then the most important part is to know that the shape of the ellipse. Okay. So sekarang soalan ni suruh cari center dengan foci. Okay. Sebenarnya senang untuk kamu lukis lah. Kamu lukis baru kamu nampak macam mana nak cari point-point ni. Tapi sekarang untuk cari foci kita perlukan C. So kena guna formula lah. So nak cari C, C square equals to A square minus B square. Okay. Yang besar tolak yang kecil. Okay. Yang besar tolak yang kecil. So A square kita ialah 9. 9 bukan 3.
9 tolak 4. So kita ada 5. So C kita kat sini ialah square root 5. Okay. C square equals to 5. C is equals to square root 5. Okay. So sekarang kita nak cari center. Center dah settle lah. Center ni dah settle. So kita nak cari foci. Kalau nak nampak, kita lukiskan. Lukislah. Tapi dia tak suruh sketch. Kita bolehlah lukis main-main je. Okay. So center kita tahu ialah negatif 3, 1. Okay. So panjang antara center dengan foci, kita tahu foci kita lebih kurang lah dekat sini lah. Kita letaklah foci kita kat sini. Ini F1 kita, ini F2 kita. Sepatutnya belakang ni ada vertices lah. Tapi dalam soalan ni dia tak perlukan pun vertices. So kita boleh abaikan dia. So kita tahu panjang antara center dengan foci kita ialah C. So C kita ialah square root 5. C kita ialah square root 5. Okay, so nak cari foci. Foci 1. Apa yang tak berubah? Negatif 3 ke 1 yang tak berubah? Tidak berubah. 1. Tak berubah. Okay, so 1 berada dekat belakang. Akan stay lah. Okay, so F1 berada di sebelah kiri. So negatif 3 tolak square root 5. Okay, sebab dia berada di sebelah kiri. So kita negatif 3. Macam mana ni? Negatif 3 minus square root 5. Okay, tak payah selesai pun tak apa. Dia jadi macam tu. So after equals to negatif 3 plus square root 5 lah, obviously. Fine. Boleh ke dengar? Okay. Kenapa dia lambat? Okay. Alright. Jelas kat sini? Jelas. Okay. So kita dapat center, kita dapat foci kita. Alright. Soalan tak suruh sketch. Tak payah nak sketch beria-ria lah. Okay. Kamu pandai-pandai lah. Tapi gunakan sketching tu untuk cari foci dengan vertices untuk cari point. Sebab lagi senang daripada kamu hafal. Tolonglah jangan hafal lah. Saya tak nak kamu hafal. Saya tak nak kamu hafal V1H tambah C, H tolak C. Sehari sebelum exam kamu pergi hafal H tambah C, H tolak C. Lepas tu salah letak V1, V2, V3. No, jangan hafal. Saya tak nak kamu hafal. So, lukis. Bayangkan. Kiri tolak, kanan tambah, bawah tolak, atas tambah. Okay? Alright, so sekarang soalan example 19. Sketch the graph of the equation. Alright. Sekarang soalan ni bagi 16x square plus 9y square plus 64x minus 18y minus 71, which is bukan dalam standard form kita. Siapa ada idea apa yang kita nak buat dekat sini? Ini bukan standard form kita. Macam mana kita nak dapatkan dalam bentuk standard form? Siapa ada idea? Tulislah balik 16x. Sekali kan minus 71 equals to 0. Siapa ada idea macam mana kita nak susun balik? Macam mana kita nak jadikan dia dalam sebelah. form? Bawa di sebelah kamu tak betul sangat. Sebab kita nak jadi sebelah kita kalau standard form kita besar. Okay. So yang paling penting dalam circle, ellipse dengan parabola yang kamu kena tahu ialah completing the square. Completing the square. Okay. Ini ialah benda yang paling penting kamu kena tahu untuk kita dapatkan standard equation kita. Okay. Completing the square. Siapa tak tahu completing the square, pergi tengok balik. Wajib kena tengok balik. Sebab kalau kamu tak tahu nak buat completing the square, takkan boleh lah nak dapatkan standard equation kita. Okay. So, tapi kat sini kita ada X, kita ada Y. So, kita kena buat 2 kali completing the square lah untuk X dengan untuk Y. So, kita tahu kalau completing the square, depan dia mesti kena 1 kan? Depan X, depan Y mesti kena 1. So, kita boleh factorizekan dulu 16 dekat sini. So, kita akan dapat X square plus 4X. So, kat sini kita factorizekan 9. Kita akan dapat Y square minus 2Y. Okay, minus 71 tak ada masalah. Boleh biar je. Okay. Ataupun 71 tu boleh bawa pergi sebelah terus lah. So kita ada equals to 71. Alright. So sekarang kita akan buat completing the square. Saya harap semua orang tahu nak buat completing the square. Saya tak nak ajar completing the square. So kat sini kita ada 16. So kita ada
x square plus 4x plus 4 over 2 squared minus 4 over 2 squared plus 9 y square minus 2y plus negative 2 over 2 squared minus negative 2 over 2 squared equals to 71. Okay, so ini ialah completing the square kita. Okay, semua orang? Boleh? Boleh Boleh. ke? Okay ke? Boleh? Okey. Boleh, Jack? Okay. Lagi sekali kalau tak tahu ni tolong buat something lah. Tengok YouTube ke, tanya saya ke, tanya kawan ke. Alright. So kita completing the square kan dia, kita kecilkan dia lagi. Kita ada 16 and then kita akan ada big bracket lah kat sini. X kat sini 4 over 2 ialah plus 2 squared. Okay. So 4 over 2 squared kita ada minus 4. So minus 4. Okay. So sama juga plus 9. So kat sini kita ada y minus 2 over 2 kita ada minus 1 squared. Minus 2 over 2 squared kita ada minus 1 equals to 71. Alright. Okay. So lagi sekali saya nak ingatkan kalau buat computing the square, kalau dekat sini tambah, sini mesti kena tambah. Kalau dekat sini tolak, di sini mesti tolak. Okay, sangat-sangat penting sebab kalau ini salah, kamu punya center akan salah. Okay, dalam apa-apa cerita sekali lah ellipse, circle, parabola, kalau kamu punya sign ni salah, center kamu salah, nanti dah semua benda salah. Okay, sikit je kamu salah dekat sini, kamu akan salah dekat sketching, kamu akan salah dekat point. So make sure lihat lah, sini plus, mesti plus, kalau dia minus, mesti minus lah dekat bawah dia. Okay, alright. So kita teruskan, kita boleh simplifikan lagi, kita ada 16, kita masukkan dalam x plus 2 squared. So 16 times 4 kita ada 64 plus 9y minus 1 squared. 9 times 1 kita ada negative 9 equals to 71. Okay, so 64 dengan 9 boleh bawa pergi sebelah. 64 dengan 9 ni boleh bawa pergi sebelah. Negative 64, negative 9 boleh bawa pergi sebelah. So kita ada 16 x plus 2 squared plus 9 y minus 1 square. Dapat berapa tu? Cuba kira kan? 71 plus 64 plus 9. 144. 144. Alright, thank you. 144. Okay, so sekarang dah nampak sikit macam kita punya standard equation. Tapi ingat, saya cakap kalau standard equation kita, depan ni mesti kena satu. Okay, so macam mana kita nak jadikan dia satu? Macam mana kita nak jadikan dia satu? Okay, ini mesti kena jadi satu, ini mesti kena jadi satu. Yang belakang pun mesti kena jadi satu sebenarnya. So sebenarnya concern kita ialah yang dekat belakang sekali tu. Yang dekat belakang yang inilah. Yang ni wajib kena jadi satu. So kita kena bahagi dengan 144 lah. Okay, so 16 divided by 144 kita akan dapat over 9. So 9 over 144 kita akan dapat 1 over 16. 16. So alright, thank you. Ni kita akan dapat 1 lah. Okay, so settle kita punya kita dah dapat dah kita punya standard equation. So sekarang baru kita boleh jawab soalan ni. Okay, so macam tadi, ini ialah general equation. Yang dia bagi kita ni ialah general equation. So nak jadikan standard equation, kita mesti kena completing the square. So kena buat satu-satu sampailah kita dapat kita punya standard equation. Okay, so macam biasa daripada standard equation mesti kena tahu center kita. Okay, daripada sini kita dah tahu center kita. Berapa center kamu? Negative 2, 1. Alright, negative 2, 1. Negative 2, 1. Okay. Okay, so daripada standard equation ni pun kita boleh tahu A square kita sama dengan 9, B square kita sama dengan 16, which is A kita sama dengan 3, B kita sama dengan 4. So B kita lagi besar daripada A. Shape kita vertical ke horizontal? Vertical. Vertical. Okay, so shape kita akan jadi vertical. Alright,
So ini tulis tulis semua ni kena tulis. Supaya kamu nampak dah dalam kepala kamu apa yang kamu akan buat. Okay. So sekarang kita dah ada A, kita ada B, kita perlukan C kita sekarang. So C squared equals to sentiasa yang besar tolak yang kecil. So sekarang B lagi besar, B squared tolak A squared lah. So B squared kita ialah 4 minus 4 bukan 16. 16 minus 9, so kita akan dapat 7. So C kita akan jadi square root 7 lah. Okay. So settle cari C, so sekarang kita perlukan vertices dengan foci. Okay. So dalam soalan ni dia ada suruh sketch. Okay, dia suruh sketch dekat sini. So kita kena sketch lah, alang-alang tu kita sketch terus. Okay, so buatlah kamu punya line. Ada axis, ada y axis kita. Macam mana saya nak lukis ni? Okay, kita tulis sini lah. Okay, so sekarang first kali plotkan dulu. Center kita akan plotkan dulu. Kita ialah negative 2, 1. So, negative 2, 1. Okay, so negative 2 lebih kurang kat sini lah. Ini negative 2 kita. 1 kita lebih kurang kat sini. So, ini center kita. Okay, so negative 2, 1. So, secondly, kita daripada center tu, semua orang nampak ke? Saya nampak tak? Sangkut, Miss. Boleh nampak ke tidak? Nampak. Okay. Nampak kan? Dah keluar kan? Okay. So, daripada center tu, kita lukis dulu kita punya axis supaya senang kita nampak. So, center kita lukis axis kita, horizontal axis. Then vertical. Supaya senanglah kamu nampak apa yang kamu nak buat. Dia sangkut. Tidak. Penting ada sangkut. Macam mana ni? Sangkut lagi ke dekat kamu? Lambat-lambat. Sangkut. Okey ke? Lambat. Okey. Dululah. Okay. Alright. So, tadi kita dah ada center. Okay, then lukis kamu punya axis kamu supaya senanglah kita nampak. So, the first thing yang kita akan lukis ialah vertices kita. Kita akan lukis vertex kita dulu. So, kita ada V1, V2, V3, V4. So, kita agaklah V1 kita. V1 kita akan duduk kat sini lah lebih kurang. Okay. So, V1 kita akan duduk kat sini. V1 kita, V2 kita akan duduk somewhere dekat sebelah kanan. So, kita boleh cari V1 kita. So, kalau V1 apa yang tak berubah? Negatif 2 ke 1 yang tak berubah? 1. 1 tak berubah. Okay. So, 1 tak berubah, 1 akan kekal dekat belakang. Okay. So, jarak antara center dengan V1 kita ialah A. So, mesti kena tambah dengan A lah. Sorry, mesti kena tolak dengan A sebab V1 kita dekat sini. So, A kita ialah 3. So, negatif 2 tolak dengan 3. Negatif 5, 1 dekat sini. Okay. So, V1 kita ialah negatif 5, 1. So, kita boleh terus label ini ialah negatif
5, 1. Dekat sini. Okay. So V2, kita akan cari V2 pula. V2 di sebelah kanan. V2 di sebelah kanan sama juga. Satu tak berubah. So negatif 2 sebab dekat sebelah kanan kita kena tambah. Tambah dengan apa? Tambah dengan A lah sebab jarak panjang horizontal ialah A. So negatif 2 plus 3 kita akan dapat 1. So 1, 1. So apparently dia akan berada dekat di sebelah sini. Okay. So ini 1, 1. So ini V2 kamu. Okay. So sekarang kita teruskan. Kita akan cari V3. V3 kita equals to V3 kita berada dekat atas. Okay, V3 kita berada somewhere here. So apa yang tak berubah ialah obviously apa yang tak berubah? Negatif 2. Negatif 2. Okay. Di atas, bila di atas mesti kena tambah B. So tambah B kita ada 1 tambah dengan B kita ialah 4. So kita akan dapat 5 lah. Negatif 2, 5 dekat sini. Negatif 2, 5. Sama juga. V4 kita pula sama juga. Negatif 2 tak berubah. Sebab dia berada di bawah, kita akan kena tolak. So kita ada 1 tolak dengan 4. So 1 tolak dengan 4 kita ada negatif 3. Negatif 3. Okay. So sekarang plotkanlah. Plotkan dekat tempat yang betul. So kita ada negatif 2, 5 somewhere around here. Negatif 2, 5. So inilah V3 kita. V4 kita pula negatif 2, 3 somewhere here lah. Okay, ini V3. Okay. So make sure kamu label lah negatif. Sorry, ini V4. Ini ialah V4. So ialah negatif 2, negatif 3. Ini ialah negatif 2, 5. Okay. Nampak confused sikit tapi bila kamu dah lukis okey lah. Alright. So sekarang kita dah dapat dah bentuk ellipse kita. Boleh lukis? Boleh lukis ellipse kita. So gabungkanlah antara semua kamu punya point ni. Make sure kenalah semua point ni. And nampak bentuk ellipse tu. So ini anggap je dia kena. Ni B2 kamu. Okay. Make sure nampak bentuk ellipse Saya punya ni tak adalah macam ellipse sangat. Make sure dia panjang lah. Maksudnya jangan jadi circle pula. Okay. So sekarang kita tak selesai lagi. Kita perlukan ada lagi 2 benda. Apa 2 benda yang kita perlukan tu? Foci. Foci. So foci kita berada di tengah-tengah center dengan vertex di major axis. So major axis kita ialah yang vertical ni. Okay, ini major axis kita. So foci kita akan berada dekat sini lah. Ini foci kita. Foci 1, foci 2. So kita tak tahu di atas ke dekat bawah. So kita kena cari dulu lah. So foci 1 kita yang tak berubah ialah 1. So 1 berada dekat belakang. Okay. So di atas mesti kena tambah dengan C. So negatif 2 plus dengan C kita ada negatif 2 plus square root 7. So untuk F2 obviously kita akan ada negatif 2 minus square root 7. Okay. So negatif 2 minus square root 7 tu berada dekat sini lah. Ini F2 kamu. Okay. So siap lah. Itulah kita punya sketch ellipse kita. Okay. So markah akan diberi dekat, kalau dia suruh sketch, markah akan diberi dekat shape kamu. Shape yang nampak bentuk ellipse. Kalau kamu tak tahu nak buat apa sekalipun, kamu lukis je shape dia. As long as kamu tahu dia horizontal atau vertical, kamu lukis axis, kamu lukis shape dia. Kamu dah dapat satu markah dah. Second ialah dekat label. Okay. Nak label V1, V2, V3, F1, F2 boleh, tapi ini kena ada lah. Dekat sini kena ada. Okay. Third ialah dekat all correct lah. All correct tu termasuk dekat x-axis, y-axis kamu ini. Y-axis, x-axis kamu. Okay, itu all correct. Okay, boleh faham? Jelas ke? Setakat ni? Jelas. Nampak? Okay, so nampaklah Jelas. sikit. Kalau tak nampak, sikit lah kamu nampak lah, ada lah idea dia kan kat situ. Okay, pergi satu soalan lagi. Example 20. Alright, baca soalan dia. Write the equation of the ellipse that has vertices at negative 3, negative 5 and 7, negative 5 and foci negative 1, negative 5 and 5, negative 5. So dia tak bagi A, dia tak bagi B, dia tak bagi standard equation kat kita. Dia bagi vertices dengan foci kat kita. So saya cakap first kali yang kita kena tahu ialah shape kita punya ellipse.
Kamu rasa apa shape ellipse kamu? Cuba fikir. Vertical. Vertical. Sure, vertical. Apa yang kamu perasan dekat kita punya Horizontal. apa yang kamu perasan dekat kita punya apa yang dia bagi tu vertex dengan foci kita -5 sama, betul tak? -5 sama. Okay. Apa yang kita tahu pula ialah foci. Foci mana foci? Ini foci. Foci kita lies on major axis. Okay. Foci kita akan lies on major axis. Maksudnya kalau -5 sama, maksudnya major axis kita K akan samalah, betul tak? K tak bergerak, K tak berubah. So bila K tak berubah, maksudnya dia ialah, kalau kita tengok balik lah ni, kamu punya ni. Okay, kalau K tak berubah, mana? Ini, nampak? Okay. K kita tak berubah. Sorry, salah pula. Ini K kita tak berubah. Maksudnya dia ialah horizontal. Horizon. So K kita, fokus kita K tak berubah, ialah horizontal. Okay. Kalau kamu macam tak confident, tak sure macam mana nak buat, kamu plotkan je -3, 5, 7, -5, -1, -5, 5, -5 tu kamu plotkan dekat dalam graf kamu. Okay. So contohlah kita ada axis kita. Kita plot je. So kita -3, 5 lebih kurang lah kat sini -3, 5. -3, -5. 7, -5 lebih kurang kat sini 7, -5. And then kita ada -1, -5. Lebih kurang -1, -5. And then kita ada 5, -5. 5, -5. So daripada sini kamu nampak yang bentuk kamu ialah horizontal. Okay. So apa soalan ni nak? Soalan ni kata write the equation of the ellipse that has vertices. Kita nak cari equation lah. So first kali kita perlukan center. Okay, ingat kita punya equation ialah x minus h squared over e squared plus y minus k squared over b squared equals to 1. Okay, so kita perlukan kita punya center. Macam mana nak cari center kita? So kita nak cari point yang kat sini. Okay, apa yang kamu nampak dekat situ? Center kita ialah berada di 0, 0. Bukan, belum. Center. Bukan. Di tengah-tengah antara dua foci tu, betul tak? Yep. Okay, center kita ialah midpoint of foci kita. Okay, center ialah midpoint of foci. Okay, so apa yang kita boleh buat, kita boleh carilah midpoint dia. So kita ada -1 plus dengan 5, kita kena bahagi 2 lah. -1 plus 5 bahagi 2, kita dapat nilai H kita. And then kita ada -5 plus -5 bahagi 2, kita akan dapat nilai K kita lah. So center kita akan dapat 2, -5 dekat sini. Okay. So kita dah dapat center, maksudnya kita dapat nilai H dengan K. So sekarang kita perlukan nilai A dengan nilai B. So A kita sama dengan, okay, macam mana nak cari A ni? A ialah daripada center ke vertex. Okay, so center kita dah dapat lah 2, -5. Macam mana cari panjang dia? Center and vertex. Kamu ada 7 kat sini, ini 7. Sini ialah 2. Okay, so nak cari panjang dia dekat situ, kita tolak je lah. Yang besar tu tolak dengan yang kecil. So 7 tolak dengan 2. So kita ada 5 dekat situ. Okay, ingat A ialah panjang horizontal. A mesti kena horizontal. So nak cari B, tak ada. Kita tak ada nilai vertex yang minor. So cari B dulu, tapi kita boleh cari C. Okay, so kita jangan cari B dulu, kita cari C dulu. So C mudahlah. C antara 5 dengan 2 juga. Okay, so kita akan dapat sekejap.
5 tolak dengan 2. Okay, so C kita tambahkan 5 tolak akan dapat 3. Okay, saya nampaklah. Saya pun dah nak habis dah. Saya pula terkejar. Okay, so sekarang kita dah ada A dengan C, so kita boleh cari B. So since dia horizontal, so formula kita ialah C squared equals to A squared tolak B squared. So C squared kita ialah 3, kita ada 9. A squared kita, kita ada 25 minus B squared. So squared kat sini kita akan dapat 4, 2. So B kita sama dengan, kita dapat apa B? 16. Betul. 25 minus 9 kita akan dapat 16. So kita akan dapat 16 dekat sini. B squared equals to 16. So sekarang kamu ada B kamu, B squared equals to 16. Kita ada A kita, kita sama dengan 5 ataupun A squared kita equals to 5. And then kita ada H dengan K kita. So kita bolehlah tulis kita punya standard equation kita. X, H kita ialah 2, so dia akan jadi X minus 2 squared over A squared kita ialah 25 plus Y minus negative 5 K kita, so dia akan jadi Y plus 5 squared over B squared kita ialah 16 equals to 1. Okay, so itu cerita dia. Boleh ke? Okay ke? Boleh, Miss. Okay. So, saya nak kamu cuba buat soalan example 21 ni. Okay. Example 21 saya nak kamu cuba buat. And then nanti kita akan explain. Tak nak lah, saya nak buat ni sebagai attendance lah. Ada kan masa. Sekejap je ni buat 15 minit saya dah. Okay. So itu saja. Sorry lambat. Timbul pergi kelas, pada pergi kelas. Itu saja, kita habis, kita akan tengok parabola dalam next lecture kita. Dan kita akan sambung dekat seterusnya. Ada soalan? No, Miss. No. Alright. Okay. Itu saja untuk hari ini. Thank you class. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Thank Miss. you, Miss. Terima kasih. Thank you, Miss. Thank you miss. Thank you miss. Okay, bye-bye. Arigatou gozaimasu, Miss. Ya, sayangku. arigatou. Miss, Ya, saya. boleh tengok contoh 19 tu? 19. Okay. Yang fokai tu bah, Miss. Bukan 1 tolak C atau tambah C. Fokai 1 tolak C, 1 tambah C. Dekat vertikal bah kan, Miss? Kejap. Fokai 1, fokai 2. Iyalah. Alah, kamu ni kenapa tak cakap tadi? Iyalah. Betul. Siapa-siapa yang ada lagi lah. So ini sepatutnya ialah Final. negatif tu sama kan? So inilah negatif tu sama. So ini sepatutnya negatif 2, 1 plus square root 7. Sini ialah negatif 2, 1 minus square root 7. Betul? Kan? Betul kan? Okay, Miss. Alright. Okay. Betul. Thank you. Saya betulkan balik. Thank you, Miss. Alright. Thank you, Miss. Okay.